Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Yayasan Ta'lim, seterusnya hadirin dan hadirat para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama sekali lagi bagi kita meneruskan majlis pengajian siri yang kedua kita dengan tajuk kita beriman kepada syurga dan neraka. Beriman kepada syurga dan neraka. Dan sebelum ini, iaitu pada kuliah yang lepas, kita telah memfokuskan dan memberikan penekanan berkenaan dengan beberapa isu yang saya nak ulang kembali hadirin dan hadirat sebagai pengulangan ringkas atau sebagai suatu ulang kaji. Iaitu yang pertamanya kita menghuraikan berkenaan dengan rukun iman, berkenaan dengan rukun iman. Dan kita sebutkan iman ini ada 6 sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda ditanyakan oleh seorang lelaki itu, iaitu merujuk kepada Jibril alaihi salam, mal iman atau akhbirni anil iman, beritahu aku apakah itu iman. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah yang pertama. Kemudian kepada para malaikat. Yang ketiga kepada kitab-kitab. Yang keempat kepada para rasul. Yang kelima beriman dengan hari akhirat. Dan yang keenamnya beriman dengan qada dan qadar. Jadi yang kelima tersebut beriman kepada hari akhirat. Dan kita sebutkan bahawasanya dalam bahagian-bahagian akhirat ni dia ada banyak perkara. Dan bermula akhirat apabila seseorang itu masuk ke dalam kubur. Sebagaimana yang kita sebutkan hadis Sayyidina Osman daripada maulanya atau pembantunya yang bernama Hani itu, innal qabra awal manzil min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur ini adalah destinasi yang pertama daripada destinasi-destinasi akhirat. Jadi kita katakan perbahasan berkaitan dengan syurga dan neraka yang kita jadikan sebagai topik perbahasan kita dalam dua majlis ini atau dua siri ini adalah juzuk daripada berimannya kita kepada hari akhirat. Adanya kubur, adanya sirat, adanya al-mizan, adanya haud, adanya mahsyar, adanya sekian dan sekian. Dan antaranya adalah yang terakhir syurga dan neraka, hadirin dan hadirat. Kemudian kita jelas berkenaan dengan definisi iman. Kita kata iman itu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita, al-imanu khamsu nunatin. Iman itu ada 5 huruf nun. Iman itu ada 5 huruf nun. Yang membawa erti al-qawlu bil lisan, ucapan dengan lidah. Wal amalu bil jawarihi wal arkan, beramal dengan anggota badan. Wal i'tiqadu bil qalbi wal jinan, beriktikad dengan hati. Yazidu bi ta'atir rahman, ia tambah atau ia bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bi ta'atis syaitan, dan ia berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Jadi inilah dianya teras iman. Bahawasanya iman itu mencakupi ucapan, perbuatan dan hati, hadirin dan hadirat.
Jadi cara kita beriman dengan syurga ni perlu dizahirkan daripada ucapan kita dan juga daripada perbuatan kita dan juga i'tiqad hati kita ini. Dan demikianlah keimanan kepada neraka. Kita beriktikad di dalam hati kita ini bahawasanya neraka itu wujud. Dan dari sudut ucapan, kita melakukan perkara-perkara atau mengucapkan perkara-perkara, sama juga ucapan dan perbuatan. Kita mengucap, menuturkan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan diri kita daripada api neraka. Maka itulah yang menjadikan hadirin dan hadirat kita sebagai beriman kepada hari akhirat, dalam erti kata beriman kepada neraka ini. Baik. Jadi kita nak kongsikan pada hari ini berkenaan dengan beberapa perkara-perkara yang boleh memasukkan kita ini ke dalam syurga Allah, walaupun kita dah sebut beberapanya dalam kuliah yang lepas, dan perkara-perkara yang menjauhkan kita ini daripada api neraka. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Semoga Allah jauhkan kita semua daripada api neraka. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat. Baik. Yang pertama sekali kita nak sebut, seseorang tu apabila dia masuk ke dalam neraka, itu adalah kegagalan yang bersifat hakiki, hadirin dan hadirat. Kegagalan dalam sifat yang hakiki buat kehidupan dia atau buat dirinya sendiri. Kerana kalau seseorang itu masuk ke dalam syurga Allah, itulah kejayaan yang sebenar. Itulah kejayaan yang sebenar. Disebut di dalam Al-Quran yang mana Allah Ta'ala menyatakan, فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, kata Allah. فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ, mereka yang dijauhkan, diselamatkan daripada api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, mereka telah berjaya mencapai kemenangan ataupun mereka telah berjaya memperoleh kejayaan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ni melainkan kehidupan yang penuh dengan tipu daya ataupun keindahan yang mempersonakan, yang menipu, hadirin dan hadirat. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawasanya kejayaan yang hakiki kepada kita ini adalah apabila masuk ke dalam syurga, apabila kita masuk ke dalam syurga Allah. Namun sekiranya seseorang itu masuk ke dalam neraka, maka itu adalah hakikat kegagalan kepada dirinya. Na'udzubillahi min zalik wa nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Baik, jadi untuk mengelakkan diri kita daripada masuk neraka, antaranya yang pertama, hadirin dan hadirat, adalah kita melazimkan doa. Kita melazimkan doa. Yang pertama adalah contohnya doa yang kita sebutkan sebelum ini, bahawasanya syurga ni ada dia bagi tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, ya Allah, sesungguhnya si fulan telah meminta untuk masuk ke dalamku sebanyak 3 kali. Maka kau masukkanlah dia ke dalam aku. Itu syurga yang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, meminta keizinan dan kebenaran daripada Allah untuk memasukkan orang yang meminta nak masuk ke dalam syurga sebanyak 3 kali itu ke dalam syurga. Lalu Allah pun berikan keizinan dan berikan kebenaran. Kemudian yang kedua, hadirin dan hadirat, neraka pula dia berkata, ya Allah, si fulan ni dia telah mohon untuk jauh daripada aku, dia minta jauh daripada aku sebanyak 3 kali, maka kau jauhkanlah dia daripada aku. Kau jauhkanlah dia daripada aku. Maka di situ, hadirin dan hadirat, Allah pun memberikan keizinan dan kebenaran kepada neraka untuk menjauhkan sipulan-sipulan tu daripada memasuki dirinya. Jadi ini memberikan gambaran kepada kita bahawasanya doa adalah memainkan peranan yang penting untuk memasukkan seseorang ke dalam syurga dan menjauhkan seseorang daripada api neraka. Baik. Jadi sebab itu antara lafaz yang kita boleh gunakan dalam
melihat ataupun dalam beramal dengan intipati hadis tersebut adalah seperti kita katakan doa kita, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, ataupun Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita bacalah berulang kali hadirin dan hadirat. Yang mana terjemahannya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ya Allah kami memohon kepadamu redha-Mu dan syurga-Mu, dan kami memohon perlindungan daripadamu ataupun kami memohon perlindungan kepadamu, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, daripada kemurkaan-Mu serta api neraka. Jadi banyak kali minta, ulang kali minta, hadirin dan hadirat. Kemudian itu adalah doa yang bersifat umum. Maknanya kita pelbagaikan atau pada setiap masa, pada setiap tempat, pada setiap ketika yang kita boleh untuk berdoa, kita bacalah Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Baik. Selain daripada itu, ada satu doa yang bersifat khusus yang kita boleh baca di dalam salat kita. Boleh baca di dalam salat. Apa dia doa tersebut? Dan doa ni dibaca pada penghujung salat. Maknanya contohnya selepas kita duduk tahiyat akhir itu dan kita membaca tasyahud akhir. Kita membaca tasyahud akhir. Di dalam tasyahud ni dia ada 4 perkara yang utamalah. Yang pertamanya adalah ucapan tahiyat kepada Allah. Yang keduanya adalah ucapan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan yang ketiganya adalah ucapan salam kepada hamba Allah sekalian, hamba Allah yang saleh. Dan yang keempat, teras bagi tasyahud adalah kita mengucapkan 2 kalimah syahadah. Jadi lafaz dia sama ada at-tahiyyatu lillah atau at-tahiyyatun mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Atau dalam sebahagian riwayat, Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan yang ketiga, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kemudian, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila cukup 4 perkara ni, maka itulah yang dinamakan sebagai tasyahud. Baik. Selepas tu kita diwajibkan untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat kita ini. Dan seafdal selawat yang kita boleh baca, dan hukum ini adalah sunat, iaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi selepas daripada kita selesai membaca selawat ini, dan selawat ini dinamakan sebagai selawat Ibrahimiyah, yang mana ia merupakan seafdal selawat yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in. Dan selepas daripada itu kita pun memberikan sepatutnya dah boleh memberikan salam. Cuma disunatkan kepada kita untuk membaca beberapa doa, hadirin dan hadirat. Iaitu selepas kita selesai innaka Hamidum Majid itu, kita pun terus pergi kepada doa. Dan antara doanya adalah seperti doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada, pertama sekali, azab kubur. Yang keduanya adalah azab api neraka. Yang ketiganya adalah fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang keempatnya adalah fitnah dajjal, hadirin dan hadirat. Jadi minta perlindungan Allah daripada 4 perkara tersebut. Dan salah satu perkara yang ada dalam doa tu yang kita mohon perlindungan
adalah kita mohon perlindungan daripada azab api neraka, hadirin dan hadirat. Wa a'udzubika min azab wa a'udzubika min azabin nar. Dan aku mohon perlindunganmu ya Allah daripada azab api neraka, daripada azab api neraka. Baik. Yang tu antara cara yang kita boleh lakukan, iaitu dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Kita lazimkan doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Serta kita lazimkan doa dalam salat kita sebelum kita memberi salam, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Hadirin dan hadirat. Kemudian kita nak menceritakan sedikit berkenaan dengan satu lagi cara untuk kita menjauhkan diri kita daripada api neraka. Ialah yang pertama doa, yang kedua adalah amalan saleh, yang kedua adalah amalan saleh. Dan sebenarnya menjadi tuntutan kepada kita untuk menjauhkan diri kita daripada api neraka. Seolah menjadi satu kewajipan ke atas diri kita ini untuk menjaga dan menghalang diri kita ini daripada masuk ke dalam api neraka. Sebab itu disebutkan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Allah. Wahai orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Maknanya bila ada perkataan ku ni adalah fi'alul amar, kata perintah, peliharalah, jagalah. Dan kaedah usul fiqh menyatakan al-amru yufidul wujub. Maknanya setiap kata perintah yang terdapat di dalam Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia membawa dan mengisyaratkan kepada hukum wajib. Jadi wajib kita menjaga diri kita dan memelihara diri kita serta keluarga kita daripada api neraka, hadirin dan hadirat. Jadi di sini saya nak kongsikan berkenaan dengan sebuah hadis daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sahabat ini namanya adalah Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Muaz ibn Jabal. Yang mana Muaz bin Jabal ni radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya bacakan teks hadis dahulu sebelum kita pergi kepada huraian dan kupasan yang lebih lanjut, hadirin dan hadirat. An Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala, daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'idni 'anil nar. Tolong beritahu kepada aku ni wahai Rasulullah berkenaan dengan amalan yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada api neraka. Wa yuba'idni 'anil nar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang ni tengok. Para sahabat, hakikat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ini apabila mereka bertanyakan soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat soalan mereka ini kebiasaannya ada dua. Kebiasaannya ada dua. Iaitu yang pertama, mereka kebiasaannya bertanya soalan untuk menambahkan ilmu. Dan yang kedua, mereka bertanya soalan dengan tujuan untuk menambahkan amalan. Mereka bertanya soalan dengan tujuan untuk menambahkan amalan. Jadi soalan yang mereka ajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat dia ada dua. Yang pertama, mereka nak tambah ilmu. Dan yang kedua, mereka nak tambah amal. Contoh nak tambah ilmu ni adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, bahawasanya para sahabat ada segelintir dari kalangan mereka ini yang bermusafir menerusi atau mengikuti jalan laut. Kemudian apabila mereka dalam permusafiran tersebut, mereka bawa bersama mereka air daripada darat dengan tujuan air tersebut nak diguna pakai dalam proses minum, hadirin dan hadirat.
Cuma masuk waktu salat. Apabila waktu salat masuk, mereka berhajat kepada wuduk. Jadi kalau mereka nak berwuduk dengan air bekalan yang mereka bawa daripada darat, dah tak adalah air nanti untuk mereka minum. Tapi kalau mereka minum pula air tersebut, macam mana nak salat, dalam arti kata bagaimana nak ambil wuduk? Kemudian mereka pun ajukan soalan tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan wuduk menggunakan air laut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut adalah air yang suci dan menyucikan, dan segala haiwan yang mati di dalamnya adalah halal untuk dimakan. Jadi, hadirin dan hadirat, soalan ni sebenarnya soalan menambahkan ilmu sebenarnya. Dia menambahkan ilmu. Adapun soalan yang menambahkan amal soleh ni adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Yang mana Aisyah, dia pernah bertanya soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatal qadri fama ad'u? Wahai Rasulullah, menurut pandanganmu, sekiranya aku ini bertembung dengan malam Al-Qadar, apa yang patut aku baca sebagai doa? Apa yang aku patut baca sebagai doa? Jadi nampak, ini soalan Aisyah ni lebih kecenderungannya untuk dia menambahkan amalan dia. Dia nakkan amalan yang boleh dia lakukan pada malam Al-Qadar. Jadi Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ucapkanlah kamu, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pemaaf. Kau sukakan kepada kemaafan, maka kau maafkanlah aku. Hadirin dan hadirat. Jadi soalan yang ditanyakan oleh Muaz bin Jabal ni radhiyallahu anhu, dia adalah soalan untuk menambahkan ilmu dia. Maknanya apakah amalan, dia nak tahu apakah amalan yang kalau dia boleh buat, amalan tu akan menjauhkan dia daripada neraka, dekat daripada neraka pun tak, apatah lagi masuk neraka. Maknanya dia jauh daripada neraka. Dan amalan tersebut boleh memasukkan dia ke dalam syurga. Hadirin dan hadirat. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad sa'alta an azim. Nabi kata, laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah taala alaih. Sesungguhnya soalan yang kamu tanya ni soalan yang berat sebenarnya. Soalan yang agak besar, isu yang agak berat. Hadirin dan hadirat, isu yang agak berat. Laqad sa'alta an azim. Lalu Nabi SAW sambung, Nabi kata, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alaih. Akan tetapi, walaupun ia adalah berat, tapi dia adalah mudah ke atas mereka yang dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Begitu. Hakikatnya itulah hakikat ibadat. Ibadat ni sifat dia agak berat dan sulit sebenarnya. Tapi dia akan mudah ke atas mereka yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam kita kata dengan satu pernyataan, pernyataan. Kita ni bukan semata dituntut untuk beribadah. Dalam masa yang sama, kita dituntut untuk berdoa kepada Allah agar Allah bantu kita dan permudahkan kita dalam beribadah. Di sini kita kena jelas. Kita bukan semata dituntut untuk beribadah, tetapi dalam masa yang sama kita juga dituntut untuk berdoa kepada Allah agar Allah bantu kita dalam beribadah. Dan inilah intipati serta teras bagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang kelima daripada surah Al-Fatihah, yang mana Allah Ta'ala menyatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan kepadamu kami minta pertolongan dan bantuan. Begitu. Jadi wa innahu la yasir ala man yassarahu Allahu alaih. Akan tetapi ia adalah mudah ke atas mereka yang dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita beribadah
dan kita berdoa agar Allah permudahkan kita beribadah, bantu kita dalam beribadah. Hadirin dan hadirat. Lalu Nabi SAW memberitahu amalan yang boleh memasukkan seseorang ke dalam syurga adalah yang pertamanya dan menjauhkan seseorang itu daripada neraka adalah ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Kamu beribadah kepada Allah dan kamu tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Di sini. Dan perkataan ibadah di sini apabila Nabi SAW mengatakan ta'budullah. Ta'budullah di sini terjemahannya adalah kamu mentauhidkan Allah. Kamu mentauhidkan Allah. Kerana itu, kalau kita baca kitab-kitab tafsir para salaf, kita akan jumpa satu kenyataan daripada mereka, kesemua perkataan ibadah di dalam Al-Quran, al-muradu biha at-tauhid, yang dimaksudkan dengannya adalah atau yang dikehendaki dengan perkataan tersebut adalah tauhid. Jadi tak salah kalau kita terjemah ta'budullah la tusyriku bihi syai'a dengan terjemahan kamu mentauhidkan Allah dan jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak salah terjemahan begitu. Hadirin dan hadirat. Bahkan kalau tuan-tuan lihat dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56 itu, yang mana Allah Ta'ala menyatakan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan aku ni, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali semata untuk mereka beribadah kepadaku. Itu zahir terjemahan. Tetapi kata para ulama tafsir, ai liyuwahidun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka mentauhidkan aku. Hadirin dan hadirat, untuk mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dalam arti kata mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baik. Jadi hadirin dan hadirat, di sini nak mengajar kita yang paling utama nak masuk syurga dan menjauhkan kita daripada api neraka adalah tauhid yang tulus kepada Allah. Dan kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa makna tauhid? Tauhid ni mengesakan Allah dalam ibadah, hadirin dan hadirat. Kita menunggalkan, kita menjadikan ibadah kita hanya dilaku semata kerana Allah Subhanahu wa taala. Antara dalilnya adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mereka beribadah kepada Allah secara tulus. Hadirin dan hadirat, secara jujur dan secara tulus. Dan itu adalah dalil dan sandaran yang menunjukkan bahawasanya wajib untuk kita mentauhidkan Allah dalam beribadah. Dan jangan mensyirikkan Allah, kerana syirik ini akan menjadikan faktor utama seseorang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik wa nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kalau kita tengokkan apa makna syirik, hadirin dan hadirat, asyirku ni adalah kita sarfu syai' min anwa'il ibadah ila ghairillah. Sarfu syai' min anwa'il ibadah ila ghairillah, ataupun li ghairillah. Kita mengalihkan sedikit sahaja daripada jenis-jenis ibadat kepada selain Allah, Contoh puasa. Puasa adalah ibadat. Seseorang tu berpuasa kerana selain daripada Allah, maka itulah bentuk syirik. Hadirin dan hadirat. Begitu juga salat. Salat adalah ibadat. Tiba-tiba salat seseorang tu dilakukan kerana selain Allah, maka yang ni adalah dia menyekutukan Allah. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat. Dan begitulah juga dengan isu-isu ibadah yang lain. Hadirin dan hadirat, tak boleh kita menyekutukan Allah. Syirik ni menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan yang kita dituntun adalah mengesakan Allah. Mengesakan Allah ni kerana Allah ni bersifat Al-Ahad dan Allah bersifat Al-Wahid. Jadi wajib kita mentauhidkan Allah dengan dua sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kepada esanya Allah Subhanahu wa ta'ala serta tunggalnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa ilahukum ilahu wahid, kata Allah. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang tunggal. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, bahawasanya dia adalah Allah yang Maha Esa. Dia adalah Allah yang Maha Esa. Hadirin dan hadirat. Jadi nak menyelamatkan kita daripada api neraka, jangan sesekali mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi SAW ajar kepada sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas, dalam arti kata beliau adalah juga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya ghulam, inni uallimuka kalimat, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Wahai budak, dia kata kepada Ibnu Abbas, iaitu Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Abbas, ya ghulam, inni uallimuka kalimat, aku nak mengajarkan kepada kamu ni beberapa kalimah. Yang pertama sekali, ihfazillah yahfazka, kamu jagalah Allah, nescaya Allah akan menjaga kamu. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahak, kamu jagalah Allah, nescaya kamu akan mendapati yang Allah akan ada bersama dengan kamu. Iza sa'alta fas'alillah, apabila kamu nak minta apa sahaja, mintalah kepada Allah. Wa iza ista'anta fasta'in billah, dan apabila kamu nak memohon pertolongan, mintalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah manhaj kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita hanya beribadah semata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kepada makhluk, tidak kepada manusia, tidak kepada hatta dari kalangan manusia, kepada wali-wali Allah, para anbiya dan seumpamanya, tidak. Tapi kita beribadah hanya semata kerana Allah dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin dan hadirat, itu yang pertama. Yang kedua, wa tuqimas salah ataupun wa tuqimus salah. Yang memasukkan seseorang itu ke dalam syurga dan menjauhkan dia daripada neraka adalah dia mendirikan salat. Dia mendirikan salat. Dan mendirikan salat di sini, ia merujuk asasnya kepada salat 5 waktu sehari semalam. Asasnya ia merujuk kepada salat 5 waktu sehari semalam. Jadi kita kena jaga salat, hadirin dan hadirat. Jaga salat 5 waktu sehari semalam. Hanya berjumlah 17 rakaat sahaja. 2 rakaat subuh, 4 rakaat salat zuhur, 4 rakaat salat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isyak. Jadi 2 campur 4, 6 campur 4, 10 campur 3, 13 dan campur 4, 17. Hadirin dan hadirat. Jadi dia akan jadi keseluruhannya 17 rakaat salat bagi salat 5 waktu sehari semalam. Yang ini kita kena jaga. Yang mana kegagalan kita dalam menjaga dan melaksanakan salat 5 waktu akan membawa kita kepada kegagalan hakiki tadi, iaitu masuknya seseorang itu ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita berjaya untuk menjaga dan memelihara pelaksanaan salat 5 waktu, maka kita juga akan mencapai kejayaan hakiki sebagaimana firman Allah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya dia telah mencapai kejayaan yang hakiki. Hadirin dan hadirat. Jadi mendirikan salat. Baik. Wa tu'tiz zakah, dan kamu menunaikan zakat. Baik. Zakat adalah ibadah harta. Zakat adalah ibadah harta. Sebagaimana salat adalah ibadah badaniyah. Salat merupakan ibadah badaniyah, ibadat anggota badan. Manakala zakat adalah ibadatun maliyah, ibadah harta. Hadirin dan hadirat, ibadah harta. Jadi kita ni wajib berzakat dengan syarat-syaratnya yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Tetapi asasnya sesiapa yang menjaga menunaikan zakat, dia masuk syurga.
dan dia diselamatkan daripada neraka. Tetapi kalaulah dia gagal dalam melakukan zakat, dalam arti kata dia bakhil, dia gerekut, maka Allah kata wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha, sesiapa yang ayat tersebut, hadirin dan hadirat, kalau tuan-tuan boleh tengok dalam Al-Quran, saya nak semak sekejap. Wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah ni nak memberikan ancaman neraka kepada mereka yang enggan memberikan atau mengeluarkan zakat. Jadi ia adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam surah At-Taubah, hadirin dan hadirat, dalam surah At-Taubah sekiranya saya tidak silap, ayat yang ke-34. Yang mana Allah Ta'ala mengatakan di sini, wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan golongan yang menyimpan emas dan perak, maknanya emas dan perak adalah antara harta yang wajib zakat. Sesiapa yang menyimpan emas dan perak dan tidak mengeluarkan nafkahnya, iaitu tidak menzakatkannya, zakat emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, tidak membelanjakannya di jalan Allah, dalam arti kata mereka tidak mengeluarkan zakat terhadap harta yang mereka miliki tersebut, iaitu emas dan perak, maka Allah Ta'ala kata fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim, berilah khabar gembira kepada mereka bahawasanya untuk mereka itu azab yang pedih, untuk mereka itu azab yang pedih, hadirin dan hadirat. Dan yang dimaksudkan dengan azab yang pedih ni adalah neraka, na'udzubillah min zalik, dan azab api neraka ini adalah sangat dahsyat, hadirin dan hadirat. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wa na'udzubillah min zalik. Jadi tunaikan zakat. Baik. Yang keempat, watasumu Ramadan. Watasumu Ramadan. Berpuasa Ramadan memasukkan seseorang tu ke dalam syurga dan menjauhkan dia daripada neraka, hadirin dan hadirat. Menjauhkan dia daripada neraka. Sebab itu kita pernah dengarkan sebuah hadis yang mengatakan tentang kaitan antara puasa dengan syurga. Disebutkan oleh Nabi SAW, inna fil jannati baban, dalam syurga nanti akan ada satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, yang mana pintu tersebut dinamakan sebagai pintu ar-rayyan. La yadkhulu minhu illa as-saimun, dan tidak akan masuk daripada pintu syurga tersebut kecuali hanyalah golongan yang berpuasa sahaja, kecuali golongan yang berpuasa sahaja. Jadi hanya orang yang berpuasa sahaja yang masuk ke dalam syurga menerusi pintu ar-rayyan. Itu pun dah menunjukkan orang yang berpuasa ni melayakkan dirinya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam masa yang sama, kalau dah dia masuk syurga, maknanya dia terselamat dan dia terjauh daripada api neraka, hadirin dan hadirat. Baik. Wa tahujjul bait, dan kamu mengerjakan ibadah haji di Baitullah. Kamu mengerjakan ibadah haji di Baitullah. Ibadah haji ini adalah termasuk juga dalam kategori rukun bagi agama kita ini. Tetapi ada sedikit perbezaan antara ibadah haji dengan ibadah-ibadah yang lain apabila ia diikat dengan al-istita'ah, dia diikat dengan kemampuan. Sebab itu macam dalam hadis yang kita bacakan sebentar tadi, ada seorang lelaki, dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Akhbirni 'anil Islam. Lalu Nabi kita SAW menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi pada haji itu dia ada sedikit penambahan, dan kamu mengerjakan haji sekiranya kamu mampu menuju ke arahnya. Jadi ada istita'ah di situ. Ada ditambah istita'ah, dan istita'ah ini adalah merujuk kepada kemampuan. Ia merujuk kepada kemampuan pada dua sudut.
Yang pertama, istita'ah badaniyah dari sudut kesihatan fizikal dan tubuh badan. Dan yang keduanya dari sudut maliyah, dari sudut kemampuan harta benda, hadirin dan hadirat. Kemampuan harta benda. Jadi kalau seseorang tu mengerjakan ibadah haji, maka itu akan memasukkan dia ke dalam syurga dan menjauhkan dia daripada api neraka. Hadirin dan hadirat. Baik. Summa qal. Kemudian Nabi sambung lagi, Nabi tambah lagi. Dan kalau tuan-tuan nanti kita akan pergi sedikit kepada rumusan atau kesimpulan berkenaan dengan hadis ini. Sambungannya Nabi SAW bersabda kepada Muaz bin Jabal, Ala adulluka ala abwabil khair, wahai Muaz, nakkah kamu aku tunjukkan kepada kamu atau aku bagi tahu kepada kamu tentang pintu-pintu kebaikan. Ala abwabil khair, tentang pintu-pintu kebaikan. Kemudian Nabi SAW menjawab, As-sawmu junnah, as-sawmu junnah. Puasa adalah benteng, puasa adalah benteng perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Bersedekah akan memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar. Bersedekah dapat memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api, hadirin dan hadirat. Kemudian wassalatul lail, wassalatul lail. Dan kemudian adalah wassalatul rajul fi jawfil lail. Dan ini merujukkan kepada apa? Ini adalah pintu-pintu kebaikan. Berpuasa, bersedekah, solat tahajud. Berpuasa, bersedekah, salat tahajud. Wa salatul rajuli fi jawfil lail. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam membaca ayat daripada surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ataupun daripada surah surah As-Sajdah tersebut, yang mana perkataan ataupun ayat penuhnya, hadirin dan hadirat, adalah sebagaimana yang dikatakan di dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-16 ini, yang mana Allah mengatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, kata Nabi SAW, hatta balagha ya'malun. Maknanya Nabi baca dua ayat. Summa qal, kemudian Nabi sambung lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zarwati sanami. Qultu bala ya Rasulullah, qultu bala ya Rasulullah. Qala alaihi salatu wassalam, ra'sul amri al-islam, ra'sul amr al-islam, wa amuduhu as-salah, wa dharwatu sanamihil jihad. Nakkah kamu aku bagi tahu kepada kamu tentang Rasul Amar? Rasul Amar ni adalah kepala bagi sesuatu isu. Maknanya dia punya kepala dia, peringkat tertinggi dia, tiang dia dan tiangnya, dan juga Zarwatul Sanami. Zarwatul Sanami ni juga adalah bahagian paling tinggi daripada anggota. Maknanya nakkah aku bagi tahu, maknanya perkara-perkara yang sangat-sangat tinggi kedudukannya dalam agama kita ni lah. Itu maknanya. Lalu Nabi pun SAW mengatakan, Rasul Amar, teras bagi setiap perkara adalah Islam. Tiangnya adalah salat. Zarwatul Sanamihi, peringkat atau bahagian paling tinggi adalah jihad, hadirin dan hadirat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullih. Nakkah kamu aku bagi tahu kepada kamu tentang sesuatu yang boleh menghimpunkan semuanya, semua kebaikan tersebut?
Lalu Nabi pun Muaz pun radhiyallahu anhu dia kata, bala ya Rasulullah, boleh wahai Rasulullah, boleh bagi tahu wahai Rasulullah. Lalu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi lisani. Nabi fa akhadha bi lisani ni macam Nabi pegang lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata, kuf alaika hadha. Maknanya jaga benda ni, jaga lidah. Qultu ya Nabi Allah. Aku pun kata Muaz bin Jabal, aku bertanya, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih. Kita ni akan diambil tindakan ke terhadap apa yang kita tuturkan? Maknanya adakah kita ni akan diambil tindakan oleh Allah Ta'ala terhadap apa sahaja perkataan-perkataan yang kita ucapkan? Lalu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam kata, sakilatka ummuka ya Mu'az, wa hal yakubbun nas fin nar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Nabi kata, Mu'az, bukankah manusia ni disungkurkan di dalam neraka atas maknanya disungkurkan, maknanya mereka disungkurkan muka tu, diseret di dalam neraka, bukankah itu disebabkan apa yang dituturkan oleh lidah-lidah mereka? Hadirin dan hadirat, maknanya kena, sebab itulah kata, maknanya nak menjauhkan diri daripada api neraka ni adalah menjaga lidah, menjaga lidah. Hadirin dan hadirat, menunjukkan pentingnya isu jaga lidah ni, sebab sampai Muaz bin Jabal terkejut. Dia kata, takkan wahai Rasulullah, kita ni diambil tindakan ke terhadap apa yang kita tuturkan? Nabi kata seolah, mestilah. Nabi kata, kalau tidak, tak adalah manusia tu disungkurkan ke muka mereka ke api neraka, kalau bukan kerana apa yang mereka tuturkan yang jahat daripada lidah-lidah mereka. Hadirin dan hadirat, dari sinilah kita tengok ada sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda ini menyatakan, ataupun ada satu orang lelaki tu, dia bertanya soalan kepada Nabi SAW. Akan dia menceritakan berkenaan dengan seorang wanita. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, ada seorang wanita ni dia banyak salat, dan dia juga banyak puasa, hadirin dan hadirat, dan dia banyak sedekah. Tapi kata lelaki tersebut, walakinnaha tu'zi jiranaha ala lisaniha. Tetapi wahai Rasulullah, wanita ni dia menyakitkan jiran dia dengan lidah dia. Tengok, ala lisaniha. Walakinnaha tu'zi jiranaha ala lisaniha. Kan tetapi dia menyakitkan ataupun menyakiti jirannya dengan lidah dia. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam terus Nabi kata apa? Hiya finnar, dia dalam neraka. Dia ni di neraka. Kita bayangkan ni adalah orang yang jaga salat, banyak puasa, banyak sedekah. Tapi dia masuk neraka sebab apa? Sebab lidah. Dia masuk neraka sebab lidah. Jadi antara keimanan kita akan yang berkaitan dengan neraka ni adalah kita jaga lidah, jaga hati, jaga anggota badan daripada melakukan perkara-perkara yang boleh memasukkan kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik, nasallallahu alaihi wa afiyah. Kemudian lelaki itu disambung lagi persoalan, dia kata, wahai Rasulullah, dalam masa yang sama ada seorang wanita ni, dia solat yang wajib sahaja. Dia jaga yang wajib sahaja. Kemudian solat puasa pun yang wajib, dan zakat pun yang wajib sahaja. Tapi dalam masa yang sama, walakinnaha la tu'zi jiranaha ala lisaniha. Dalam masa yang sama dia tak menyakiti jiran dia. Dia tidak menyakiti jiran dia dengan lidah dia. Lalu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
hiya fil jannah, hiya fil jannah. Wanita ni berada di dalam syurga, hadirin dan hadirat. Wanita ni berada di dalam syurga. Okey, baik. Jadi saya nak buat sedikit rumusan daripada apa yang kita nak kupaskan di sini. Mungkin saya akan tamat dalam 10 minit sahaja lagi. Saya tak boleh sampai 1 jam setengah. Bagi saya agak lama sebenarnya 1 jam setengah ni dalam keadaan tapi saya minta maaf lah pada penganjur. Tapi saya cubalah sampai 10 minit lagi, hadirin dan hadirat. Kenapa? Kerana saya biasa kalau kuliah di masjid-masjid ke surau 40 minit je maksimum. Tapi kalau 1 jam setengah tu macam Allah lamanya. Okey. Kemudian hadirin dan hadirat, kita nak buat kesimpulan sedikit secara rumusan kepada hadis yang kita bacakan tadi. Disebutkan oleh apa yang kitab yang saya jadikan rujukan di sini. Hadis ini min ahadithil wasaya, merupakan sebahagian daripada hadis-hadis wasiat. Hadis-hadis wasiat. Itu hadis-hadis pedoman. Min ahadithil wasaya wa huwa jawab su'alun azim amma yudkhilul jannah wa yuba'idu 'anil nar. Iaitu hadis Nabi ni sallallahu alaihi wasallam merupakan jawapan kepada satu persoalan yang begitu hebat. Pada permasalahan yang begitu besar. Isu yang besar. Bukan isu remeh, isu besar, isu nak masuk syurga, isu nak menyelamatkan diri seseorang daripada api neraka. Ini isu besar, hadirin dan hadirat. Jadi soalan ditanyakan tentang apakah perkara yang boleh memasukkan seseorang itu ke dalam syurga dan menjauhkan seseorang itu daripada api neraka. Lalu kata penulis kitab, wa hadha huwal fawzul haqiqi, dan inilah kejayaan yang hakiki. Ini macam yang disebutkan dalam ayat yang saya baca tadi, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Begitu hadirin dan hadirat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang diselamatkan dan dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya dia telah berjaya. Dan itulah kejayaan yang hakiki. Dan hadis ni dia ada beberapa dia punya pecahan-pecahan yang boleh dijadikan sebagai rumusan. Walakhasahu fi arba'ati jumal, iaitu perkara yang menyelamatkan kita daripada api neraka, menjauhkan kita daripada api neraka dan memasukkan kita ke dalam syurga. Ini ada 4 dia punya kenyataan. Ada 4 kenyataan yang penting, atau ada 4 noktah yang penting, hadirin dan hadirat. Apa dia? Yang pertama. Al-ula, yang pertama sekali adalah iqamatu fara'idil islamil khamsah. Nak masuk syurga, nak menyelamatkan diri daripada neraka, kena melakukan perkara-perkara wajib yang 5 yang kita telah sebutkan sebentar tadi. Perkara wajib yang 5, iaitu kamu mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Sebab itu kita ada kalimah la ilaha illallah dalam rukun Islam, Muhammad Rasulullah. Jadi kalimah la ilaha illallah tu adalah kalimatut tauhid, hadirin dan hadirat. Jadi bila kita membaca la ilaha illallah, kita kena zahirkan dalam hati kita la ma'buda bihaqqin illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang kita abdikan diri secara benar kecuali Allah semata-mata. Jadi yang kedua, kita tidak mensyirikkan Allah. La ilaha illallah tu adalah dalil tauhid dan tidak mensyirikkan Allah. Kemudian kita menjaga dan memelihara salat fardu 5 waktu sehari semalam. Menjaga dan memelihara salat fardu 5 waktu sehari semalam, hadirin dan hadirat.
Kemudian kita berpuasa wajib di dalam bulan Ramadan. Kita berpuasa wajib di dalam bulan Ramadan. Kemudian kita mengerjakan haji bagi yang berkemampuan. Kita mengerjakan haji bagi yang berkemampuan, serta kita menunaikan zakat, hadirin dan hadirat, serta kita menunaikan zakat. Jadi tauhid kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah, menjaga dan memelihara salat fardu 5 waktu sehari semalam. Kemudian menunaikan zakat, berpuasa wajib dalam bulan Ramadan, dan mengerjakan haji bagi yang berkemampuan, hadirin dan hadirat. Baik. Kemudian yang kedua, iaitu dia punya ringkasan yang kedua adalah as-sa'yu fi abwabil khairi salasa. Kita melakukan pintu-pintu kebaikan yang 3. Pintu-pintu kebaikan yang 3. Apa dia? Yang pertamanya adalah as-sawmun nafilah, puasa sunat. Kita berpuasa sunat, hadirin dan hadirat. Puasa sunat ni yang Nabi SAW sebut dalam hadis Mu'az tadi, berdasarkan kenyataan baginda, as-sawmu junnah. As-sawmu junnah. Puasa adalah perisai. Puasa adalah perisai. Iaitu perisai benteng daripada api neraka lah. Puasa. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam kitab yang ditulis oleh Sultanul Ulama, Al-Izz ibn Abdissalam As-Sulami Asy-Syafi'i rahimahullah, yang bertajuk Maqasidus Saum. Ini kitab Maqasidus Saum, maqasid puasa. Dalam kitab tersebut, Al-Izz ibn Abdissalam apabila beliau mentafsirkan firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 183 itu, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu kata Al-Izz ibn Abdissalam Sultanul Ulama, dia kata la'allakum tattaqun tu ay tattaqun nara bisiyamihi. Tattaqun nara bisiyamihi. Maknanya kamu menjaga dan memelihara diri kamu daripada api neraka dengan melakukan puasa Ramadan. Jadi puasa ni hakikat memang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka, hadirin dan hadirat. Sama ada puasa wajib ataupun puasa sunat. Yang ni kita merujuk kepada puasa sunat. Baik. Shaumu junnah. Puasa adalah benteng kita dan perisai kita, hadirin dan hadirat. Yang kedua adalah as-sadaqah. Sadaqah ni adalah sedekah sunat lah, sebab zakat dah ada dah dalam kewajipan yang pertama tadi. Zakat dah ada dah tadi dalam kewajipan yang pertama tadi. Baik. Sedekah ni sedekah sunat. Sedekah sunat. Macam kita sedekah kepada masjid, kepada surau, ataupun kita sedekah kepada pusat-pusat tahfiz ataupun pusat-pusat pengajian ilmu. Macam contoh kita di Yayasan Ta'lim, hadirin dan hadirat, pusat pengajian ilmu, dia ada juga buka kepada sesiapa yang berhajat untuk menyumbang dan bersedekah. Jadi kita boleh salurkan, hadirin dan hadirat. Kalau disediakan iklan di mana-mana FB kita ke apa ke untuk memberikan sumbangan, kita itu termasuk dalam sedekah sunat, dan itu pun termasuk dalam abwabul khairis salas, iaitu pintu-pintu kebaikan yang 3 ini. Pintu-pintu kebaikan yang 3. Abwabul khairis salasah, hadirin dan hadirat. Yang ketiganya adalah salatul lail, salatul al-lail. Salat malam, salat malam. Dan salat malam ni merujuk kepada tahajud, merujuk kepada tahajud. Yang mana Allah Taala kata apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebahagian daripada waktu malam tu, wahai Muhammad, fatahajjad bih, bertahajudlah kamu kepada Allah. Maknanya salatlah kamu salat malam. Nafilatan lak, nafilah tu zaidah, sebagai ibadah tambahan untuk kamu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Tuhan kamu membangkitkan kamu pada hari kiamat kelak pada maqam yang terpuji, hadirin dan hadirat, pada maqam yang terpuji. Baik. Fafiha, pada ketiga-tiga kebaikan ni, berpuasa sunat, sedekah sunat, salat malam, iaitu salat tahajud, fafiha wiqayatun minan nar,
maka inilah akan menyelamatkan kita daripada api neraka, akan menyelamatkan kita daripada api neraka, hadirin dan hadirat. Wa minadz-dzunubi wal ma'asi, dan dalam masa yang sama kalau kita melakukan kebaikan, kita bukan semata mendapat ganjaran, tapi dalam masa yang sama kita juga dihapuskan dosa-dosa dan maksiat yang kita pernah lakukan. Di sini kaedah kita ni, hadirin dan hadirat, kita kena ingat satu benda. Kalau kita beribadah ni, tak kira lah ibadah wajib yang 5 tadi ke, ibadah sunat yang 3 ni ke, yang kita sebutkan solat tahajud, puasa sunat, sedekah sunat, kita kena ingat satu perkara. Ibadah tu mendatangkan pahala kepada kita. Dan pahala membawa kita kepada syurga. Satu. Yang kedua, bila kita buat ibadat, Allah ampunkan dosa kita. Dan kurangnya dosa menyelamatkan kita daripada api neraka. Itu konsep dia. Jadi nak masuk syurga ni dan nak mengelakkan diri kita daripada neraka ni, dalam kaedah kita beriman kepada kewujudan syurga dan neraka ini, hadirin dan hadirat, dalam juzuk iman kita kepada hari akhirat adalah dengan cara kita amal soleh. Kita melakukan ibadah, meninggalkan maksiat. Kerana setiap ibadah yang kita lakukan tu, kita mendapat dua benefit, dua faedah dan ganjaran. Yang pertama dapat pahala bawa kita kepada syurga. Lagi banyak pahala masuk kita kepada syurga. Yang kedua, dia memadamkan dosa, dan bila dosa kurang, masuklah kita ke dalam syurga dan selamatlah kita daripada api neraka. Yang ni Allah Ta'ala sebut, فَمَنْ يَعْمَلْ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Sesiapa yang berat amalan kebajikannya, maka dia berada dalam syurga. Tetapi kalau وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, mereka yang ringan amalan kebaikan dia, maka tempat kembali dia adalah neraka hawiyah, hadirin dan hadirat, neraka hawiyah. Na'udzubillah min zalik, wa nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Sebab itu kalau kita teliti di dalam Al-Quran ini, di dalam surah Hud ayat yang ke-114 itu, dalam surah Hud ayat yang ke-114, Allah Ta'ala menyatakan, innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu memadamkan atau menghilangkan kejahatan-kejahatan. Jadi, bila kita solat, dosa-dosa gugur. Bila kita berpuasa, dosa-dosa kita Allah ampunkan. Bila kita baca Quran, bila kita menuntut ilmu, bila kita bersedekah, bila kita melakukan ibadah sekian dan sekian, pahala dapat, dosa digugurkan, hadirin dan hadirat. Jadi dia semakin bertambah. Mana yang buruk tu kurang, hadirin dan hadirat. Allahu akbar. Alangkah indahnya kehidupan macam tu. Dari sudut kita ni, pahala bertambah, dalam keadaan dosa kita makin berkurang. Jadi cara nak mendapatkannya adalah dengan apa? Pelaksanaan amal soleh, hadirin dan hadirat. Pelaksanaan amal soleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, fi bayani bunyani din, dalam menjelaskan berkenaan dengan binaan agama ni. Agama ni kalau boleh diumpamakan seperti binaan, yang pertama sekali, Nabi umpamakan, dikatakan di sini, waqad syabbaha bil fahri minal ibil. Nabi menyamakan dengan bahagian anggota badan unta jantan, hadirin dan hadirat. Nabi menyamakan agama ni seperti bahagian badan anggota jantan, bahagian badan unta jantan, hadirin dan hadirat. Maknanya fara'suhu, kepala unta tu Islam, maknanya dia paling depan sekali. Kepala unta tu Islam. Wa amuduhu as-salah, maknanya tiang dia adalah salat, yang menguatkan unta tu adalah salat. Wa a'lahul jihad, zarwatu sanamih ni, kalau tuan-tuan tengok bonggol unta yang tinggi tu, lagi tinggi pada kepala dia tu, yang tu adalah jihad, hadirin dan hadirat. Yang tu lah dalam bab agama kita. Fil jami' lihadha, yang menghimpunkan semua sekali kelebihan dan kebaikan adalah wa huwa kafful lisani 'anil haram. Kafful lisani 'anil haram. Kita menjaga dan memelihara lidah kita ni daripada menuturkan perkara-perkara yang haram, daripada menuturkan perkara-perkara yang haram, hadirin dan hadirat.
Jaga lidah. Kerana kalau tidak, kalau lidah tak jaga, dia akan bawa kita ke neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Macam yang kita sebutkan hadis berkenaan dengan wanita itu tadi. Dia kata dia puasa, dia salat, dia sedekah. Walakinnaha tu'zi jiranaha ala lisaniha. Tetapi dia menyakiti jirannya dengan lidahnya, hadirin dan hadirat. Maka Nabi pun SAW mengatakan, hiya finnar, dia di neraka. Na'udzubillah min zalik. Wa nas'alullah al-afu wal-afiyah. Allahumma amin. Kemudian hadirin dan hadirat, ada satu lagi hadis yang ada kaitan juga dengan isu ini. Ya, apabila Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, Nabi kata apa? Nabi kata, atadruna manil muflis? Awak semua tahu dah apakah siapakah golongan yang muflis? Lalu para sahabat pun menjawab. Mereka kata, al-muflisu fina man la dirhaman lahu wala mata'. Al-muflisu fina man la dirhaman lahu wala mata'. Orang muflis dalam kalangan kami ni, wahai Rasulullah, adalah golongan yang dirham pun tak ada dan harta benda pun tak ada apa. Wala mata', harta pun tak ada, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun alaihi salatu wassalam mengatakan, al-muflis ni, orang yang muflis ni adalah mereka yang datang pada hari kiamat, pada hari akhirat, membawa pahala salat, membawa pahala sedekah, membawa pahala puasa, membawa pahala sekian dan sekian. Tetapi dalam masa yang sama dia maki orang tu, dia pukul orang itu, dia menumpahkan darah orang sekian, dia mengambil harta orang sekian dan sekian. Maka segala dosa-dosa yang dia, segala pahala yang dia lakukan tu diberikan, dipindahkan dan dialihkan kepada orang yang dia zalimi tersebut. Dan kalaulah dah habis dah segala pahalanya diberikan kepada orang yang dia lakukan kezaliman tu, maka segala keburukan dan kejahatan orang yang dia zalimi tu diberikan pula kepada dia. Maka inilah sebenar-benar muflis, hadirin dan hadirat. Jauhkan diri kita daripada jadi orang yang muflis, lebih-lebih lagi di akhirat, hadirin dan hadirat. Jadi di situ ada diletakkan perkataan apa? Waqad syatama haza, dan dia telah maki orang sekian. Jadi kita kena ingat, maki ni lidah. Daripada lidah, perbuatan lidah. Jadi Nabi kata, jaga lidah ni. Kuf, Nabi kata, jaga lidah ni daripada perkara yang kuf alaika hadha. Jaga lidah ni daripada menuturkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin dan hadirat. Dan sebagai penutup, kita nak tengok di sini dikatakan al-fawaidut tarbawiyah min al-hadis. Faedah-faedah pendidikan yang kita boleh keluarkan daripada hadis ini. Baik. Apa dia? Yang pertama, anna amra hadzal din azim. Urusan agama kita ni adalah urusan yang begitu berat, urusan yang begitu besar, hadirin dan hadirat. Akan tetapi lakin fi du'aillahi wa taqwahu ma yuyassiru 'ala al-'abd al-akhdh bi hadzal din. Akan tetapi berdoa kepada Allah dan bertakwa kepada Allah akan membantu mempermudahkan urusan-urusan beragama bagi seorang hamba itu. Inilah yang saya sebutkan tadi, bahawasanya kita nak masuk syurga dan nak menyelamatkan diri kita daripada api neraka, kita kena pertama sekali lazimkan doa. Dan saya kata doa yang kita diajarkan tadi adalah seperti Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Atau kita membaca doa pada penghujung salat sebelum kita memberi salam, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Atau kalau kita boleh membaca doa yang satu lagi, saya tambah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Yang mana ini adalah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, walladzina yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Yang mana kata para ulama seperti Ibnu Abbas, kebaikan di dunia itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah amalan saleh. Manakala kebaikan di akhirat hanya ada satu, iaitu masuknya kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan ya Allah peliharalah kami daripada azab neraka. Jadi terjemahan seolah macam, ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia yang berupa ilmu yang bermanfaat serta amalan yang saleh, dan kau berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat, iaitu syurgamu ya Allah.
dan kau peliharalah kami ini daripada azab api neraka. Yang itu doa. Jadi boleh sebenarnya untuk kita mendapat syurga dan menjauhkan diri daripada neraka, pertama kena doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-hassu ala a'malis sir. Hadis ini menggesa dan mengajak kita untuk melakukan amalan yang tersembunyi. Fahiyal munjiyah. Inilah amalan yang menyelamatkan kita daripada api neraka, hadirin dan hadirat. Kemudian yang ketiga, dia nak mengajak kepada kita ni bahawasanya pendakwah ni dia sendiri yang kena bagi tahu. Macam Nabi SAW, nak ke kamu wahai Muaz, aku bagi tahu kepada kamu, nak ke kamu, nak ke kamu. Jadi kita yang kadang-kadang kita kena mulakan sendiri sebagai seorang pendakwah. Tidaklah kita hanya nak buat sharing hanya apabila diminta, tak. Kalau orang tak minta pun kita yang offer untuk memberikan perkongsian, hadirin dan hadirat, selama mana ada manfaat untuk kita semua. Jadi wallahu taala ala wa alam, saya rasa memadai dan mencukupi sekadar itu perbahasan kita pada hari ini. Saya minta maaf lebih-lebih lagi kepada penganjur atas kelewatan sedikit pada pagi ini. Dan juga terima kasih kepada semua hadirin dan hadirat, para penonton yang sudi hadir. Saya minta maaf jika ada salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.